Di episod kali ini, Klik-Klik meneruskan lagi pengembaraan ke wilayah barat pula. Dari Kathmandu, Klik-Klik ke satu lokasi yang mempunyai tarikan alam semula jadi yang begitu menakjubkan, iaitu Pokhara. Kata orang, jika ke Nepal, wajib untuk melawat Pokhara. Pokhara adalah salah satu destinasi di Nepal yang menjadi tumpuan para pelancong dari seluruh dunia. Bandar yang jaraknya 200 km dari Kathmandu ini boleh dikunjungi menerusi kapal terbang yang mengambil masa 30 minit dari Kathmandu ataupun jalan darat yang memakan masa 5 jam perjalanan. Bas Terdapat dua alternatif yang boleh digunakan untuk ke Pokhara, sama ada laluan udara ataupun darat. Saya memilih laluan darat dengan menaiki bas ini kerana harganya jauh lebih murah. Walaupun ketidakselesaan yang terpaksa saya hadapi kerana laluannya yang berliku-liku. Tapi kepuasan yang saya perolehi apabila dapat melihat pemandangan yang cukup indah di sepanjang perjalanan ini. Untuk ke Pokhara, saya memilih untuk menaiki bas dengan kadar bayaran sebanyak RM500, iaitu lebih kurang RM22 Malaysia. Sepanjang perjalanan saya ke Pokhara ini, saya tidak lekang mata untuk melihat pemandangan yang cukup indah di kiri dan kanan jalan. Kelihatan perkampungan kecil, rumah-rumah yang dibina di cerun-cerun bukit, tanaman-tanaman tempatan seperti jagung, padi, gandum, ubi dan macam-macam lagi. Namun, perjalanan berliku-liku ini agak mengerikan kerana jalan di lereng bukit yang curam ini agak sempit dan tiada penghalang jalan. Selain daripada itu, perjalanan yang merentasi banjaran Himalaya ini cukup indah dan saujana mata memandang. Walaupun saya terpaksa menahan ketidakselesaan di dalam bas, memandangkan jalannya yang berliku-liku dan terlalu banyak selekor tajam, sehingga menjadikan perjalanan yang hanya 200 km ini bagaikan berganda jauhnya. Ini ditambah pula dengan beberapa kemalangan menambahkan lagi masa perjalanan kami yang sepatutnya 5 jam menjadi 8 jam. Memang cukup mencabar. Walaupun perjalanan saya terhenti di sini, namun hati saya terubat kerana pemandangan indah yang dapat saya saksikan daripada sini. Selepas mengharungi perjalanan selama hampir 8 jam menyusuri jalan bengkang-bengkok meninggalkan Kathmandu, akhirnya saya sampai ke destinasi yang dituju, iaitu Pokhara. Stesen bas Pokhara ini merupakan perhentian pertama saya di bandar kecil ini. Ianya hanya sekadar tanah lapang yang bersebelahan padang bola. Jika di negara kita, ianya seperti kawasan untuk meletakkan kenderaan. Tiada sebarang binaan, hanya sekadar pondok kecil untuk berteduh. Setelah puas melepaskan lelah di bilik penginapan, saya sempat bersiar-siar melewati sekitar jalan utamanya yang terletak di hadapan Tasik Pehwa ini. Pokhara yang wujud sejak 250 tahun lalu merupakan salah sebuah ibu negeri di Nepal. Berkeluasan 123 batu persegi dan berada kira-kira 872 meter dari paras laut, pekan kecil ini dihuni oleh 170,000 orang penduduk. Suasana bandar ini begitu tenang, jauh dari hiruk pikuk dan debu kota Kathmandu. Tidak banyak sejarah bandar ini dapat dikupas, tetapi dilihat kepada wajahnya, ia melukiskan sebuah bandar klasik yang penuh ketenangan. Aktiviti utama bandar ini ialah industri pelancongan. Ramai pelancong yang datang ke Pokhara untuk melakukan aktiviti trekking dan juga mendaki gunung. Terdapat dua tempat menarik di sini yang menjadi tumpuan pelancong, iaitu Tasik Pehwa dan Pergunungan Annapurna di banjaran Himalaya. Kelihatan banyak deretan kedai-kedai di sepanjang Tasik Pehwa yang menjual barangan cenderamata, peralatan mendaki, baju sejuk dan sebagainya.
Selain itu, terdapat banyak restoran dan kafe-kafe yang menyediakan pelbagai menu dari citarasa tempatan hinggalah ke menu hidangan barat. Bagi pelancong dari barat, ianya memang mudah untuk mendapatkan makanan untuk mereka. Tetapi jika untuk mendapatkan makanan halal, boleh dikatakan tiada langsung kedai yang menyediakan makanan yang halal di bandar ini. Bagi memudahkan pelancong meninjau sekitar bandar atau membuat aktiviti riadah, kemudahan sewaan basikal dan motosikal juga disediakan dengan harga yang berpatutan. Malam mula melabuhkan tirainya. Pengemaraan saya di Pokhara pada hari ini terhenti di sini. Tidak banyak aktiviti yang boleh dilakukan kerana hampir seharian menempuh perjalanan yang agak panjang untuk ke sini. Malam ini, saya perlukan rehat secukupnya untuk meneruskan ekspedisi seterusnya yang akan bermula awal pagi esok. Di Pokhara, pastinya saya tidak melepaskan peluang untuk ke Sarangkot bagi melihat matahari terbit di mana keindahan pergunungan Annapurna akan kelihatan. Suhu di waktu pagi di Pokhara ini memang sejuk, iaitu lebih kurang 10 darjah Celsius. Jam 4 pagi, saya menaiki sebuah van untuk ke Sarangkot, iaitu lokasi di mana para pelancong dari dalam dan luar boleh melihat keindahan suasana awal pagi banjaran Himalaya yang berlatar belakangkan pergunungan Annapurna. Seawal jam 4 pagi misi saya bermula. Lebih kurang 30 minit perjalanan dari tempat penginapan, saya sampai di lokasi yang dimaksudkan. Di Pokhara ini memang terkenal dengan aktiviti trekking dan sekarang ini saya berada di Sarangkot untuk melihat pemandangan matahari terbit berlatar belakangkan banjaran Himalaya. Dalam suhu yang masih gelap serta suhu agak dingin, untuk ke puncak, saya perlu mendaki sejauh hampir 1 kilometer menyusuri tangga-tangga batu yang disediakan sebagai laluan untuk ke perhentian pertama, iaitu Sarangkot View 1 yang berketinggian 1,600 meter dari aras laut. Semasa sampai di perhentian ini, kelihatan beberapa lagi kumpulan pelancong yang sama-sama menunggu kemunculan sang suria. Seawal pukul 5.30 pagi, sudah ramai pelancong berkumpul untuk menyaksikan keindahan dan kecantikan Gunung Annapurna bila terbitnya matahari. Saya mengambil masa lebih kurang 1 jam untuk menyaksikan keindahan suasana pagi ini di puncak Sarangkot. Saat yang sangat teruja untuk melihat pegunungan Everest sebenarnya. Inilah masanya untuk saya melihat sendiri secara lebih dekat. Pemandangan matahari terbit dari celahan pergunungan Annapurna tentunya menjadi sarapan lensa kamera saya pagi ini. Selain itu, keindahan Bandar Pokhara
yang berlatar belakangkan banjaran Himalaya dan juga Annapurna begitu indah saujana mata memandang. Kawasan lembahnya juga cukup cantik dengan hamparan rumah-rumah, tanaman dan tasik pehwa yang boleh dilihat dengan jelas dari puncak Sarangkot ini. Apa yang menariknya, jika cuaca baik dan tidak banyak awan tebal, pengunjung bukan saja dapat melihat hamparan keindahan sekitar Bandar Pokhara, tetapi anda juga dapat melihat beberapa puncak gunung yang menjadi mercu tanda bagi banjaran Annapurna. Saya bernasib baik kerana dapat melihat puncak Annapurna, Dhaulagiri dan Manasu. Walau bagaimanapun, puncak gunung tertinggi di dunia iaitu Gunung Everest tidak dapat dilihat dari Sarangkot ini. Memang cukup indah sekali pemandangan matahari terbit dari celah-celah banjaran Annapurna ini. Ia kenangan yang cukup istimewa bagi saya yang pastinya akan terpatri dalam diari perjalanan saya di Nepal ini. Saya meneruskan perjalanan balik dengan melalui laluan yang disediakan dari puncak Sarangkot ke kaki gunung Sarangkot ini. Semasa saya berada di puncak Sarangkot ini, saya melihat seorang kanak-kanak sedang menunggu air tadahan di sebuah bilik air. Yang memeranjatkan saya hanya titisan air yang keluar. Bayangkan betapa susahnya masyarakat di Sarangkot ini untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Laluan menuruni puncak bukit ini memang cukup menakjubkan pemandangannya. Bandar Pokhara yang berlatar belakangkan pergunungan Annapurna yang sebati dengan tasik pehwa sungguh indah bagaikan lukisan. Dari sini saya dapat melihat pegunungan Annapurna walaupun ianya dilitupi kabus. Inilah dia keagungan ciptaan Tuhan. Sepanjang laluan pulang ini, saya melalui beberapa perkampungan dan rumah-rumah kecil penduduk di lereng-lereng bukit ini. Namun, yang menarik perhatian saya, dinding rumah penduduk di sini yang dibina menggunakan susunan batu memang unik. Batu-batu ini jugalah yang digunakan untuk membina tembok dan tangga-tangga untuk menuruni bukit ini. Sebagai sumber makanan dan pendapatan utama, aktiviti pertanian dan peternakan dalam skala kecil menjadi punca rezeki mereka. Penduduk di sini begitu beramah dan murah dengan senyuman. Mereka akan menyapa sesiapa sahaja dengan ucapan selamat iaitu Namaste. Kebanyakan penduduk di perkampungan ini begitu fasih berbahasa Inggeris. Jadi, tidaklah sukar untuk saya berkomunikasi dengan mereka. Pastinya, saya tidak akan melepaskan peluang untuk mempotretkan wajah-wajah dan pemandangan indah perkampungan yang unik ini. Jika anda lihat di belakang saya ini adalah tasik pehwa, di mana tasik ini mempertemukan di antara banjaran Himalaya dan juga Annapurna. Alright, see you. Bye-bye. Itulah dia ya. Seronoknya bila melalui kawasan ini, saya dapat melihat sendiri kehidupan penduduk di perkampungan kecil ini yang rata-ratanya semuanya boleh berbahasa Inggeris.
Laluan pulang ini walaupun tidaklah sesukar mana kerana terdapat laluan yang telah pun disediakan, namun anda harus berhati-hati dan memakai kasut yang sesuai dan lebih elok jika anda membawa tongkat sebagai membantu perjalanan menuruni cerun dan anak tangga. Yes, akhirnya misi saya untuk sampai ke puncak berjaya juga dan sekarang tiba masanya untuk saya turun pula. Hampir 4 jam melewati laluan dari puncak Sarangkot, saya akhirnya sampai juga di kaki gunung. Dari semalam saya telah dimaklumkan oleh pemilik tempat penginapan saya bahawa hari ini semua jenis kenderaan tidak dibenarkan keluar untuk melalui jalan-jalan raya utama di negara ini. Perkara tersebut telah pun dimaklumkan di dada-dada akhbar juga di seluruh media tempatan Nepal. Ianya disebabkan kekacauan yang dilakukan oleh parti politik yang mengadakan mogok dan rusuhan kepada kerajaan. Oleh kerana tiada kenderaan yang dibenarkan untuk melalui kawasan jalan raya, saya terpaksa berjalan kaki dari kaki gunung ke tempat penginapan. Jalan-jalan utama di sekitar bandar ini sunyi sepi dari kenderaan awam. Kelihatan tentera mengawal keadaan di beberapa lokasi sekitar bandar ini. Kesemua premis perniagaan di bandar ini juga diarahkan tutup oleh kerajaan Nepal. Walaupun perintah penutupan premis perniagaan dan pengharaman kenderaan dijalankan, cuaca panas di bandar Pokhara hari ini tidak menghalang keceriaan kanak-kanak di sini. Jalan-jalan utama yang kosong dari kenderaan hari ini digunakan sepenuhnya sebagai taman permainan mereka. Maklum sajalah, sekolah juga turut ditutup pada hari ini. Jadi, ianya bagaikan cuti sekolah percuma buat mereka. Dari yang bermain bola hinggalah berbasikal, memang meriah. Sungguh terhibur melihat gelagat mereka. Memang lengang kan? Tidak dibenarkan kenderaan iaitu kereta melalui kawasan ini. Kerana hari ini merupakan hari perlembagaan mereka dan tidak dibenarkan sama sekali menaiki kereta. Pada sebelah petang, saya keluar untuk ke sebuah tasik terbesar di Nepal, iaitu Tasik Pehwa. Tasik Pehwa merupakan tasik terbesar dan menjadi antara sumber ikan utama di negara ini kerana Nepal merupakan negara tanpa lautan. Dengan menyewa sampan, pengunjung boleh menyaksikan pemandangan yang sungguh menakjubkan, lebih-lebih lagi di sebelah petang. Di tasik ini, terdapat sebuah pulau kecil yang menempatkan sebuah kuil. Pulau ini menjadi tumpuan pengunjung tempatan dan juga luar untuk upacara keagamaan mereka. Dengan cuaca yang teduh dan suhu yang agak dingin, berdayung di tasik ini memang mendamaikan. Perlu berhati-hati kerana untuk menyewa sampan di sini, pengunjung hanya dibekalkan dengan 2 pendayung tanpa jaket keselamatan. Pemandangan Tasik Pehwa ini begitu hidup pada waktu senja tatkala sang mentari melintasi puncak Annapurna. Ianya pasti menjadi memori terindah untuk dirakamkan. Suasana ini seakan memecah rahsia bahawa Annapurna memiliki 2 wajah.
satu wajah di daratan dan satu lagi wajah di dalam air tasik. Sememangnya kehidupan Annapurna begitu akrab dengan Pehwa yang menjadi roh dan nadi kepada Pokhara. Namaste, Nepal.